Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam ruangan Minda CEO, salah satu daripada topik yang dibincangkan dalam rangkaian Pok Nikdin di YouTube ini. Jadi sekiranya anda mahu mendapatkan maklumat-maklumat terkini dan juga perbincangan tentang pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan, silalah langgan rangkaian ini dan insya-Allah anda akan dapat manfaat daripada video-video terkini yang akan dikeluarkan. Kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan proses pembentukan strategi. Dan salah satu perkara penting dalam pembentukan strategi ialah kita kena pilih kedudukan yang mahu kita ambil di dalam pasaran, kerana pasaran ini luas, ya. Kita tidak boleh memenuhi kehendak kesemua pelanggan, dan ini akan juga menyebabkan kita akan menghadapi cabaran untuk fokus kepada apa yang mereka kehendaki. Jadi kaedah yang lebih bermanfaat ialah dengan kita memilih segmen pasaran yang sesuai dengan produk kita. Maknanya kita cuba dapatkan profil pelanggan dan juga bakal-bakal pelanggan dari segi apa yang mereka suka, kedudukan keuangan mereka, apa yang mereka kira penting dalam produk yang cuba kita tawarkan, dan banyak isu lagi lah. Jadi inilah sebabnya mengapa penting sebelum kita membentuk strategi, kita kena kumpul dahulu data-data berkenaan dengan pelanggan dalam segmen yang cuba kita tuju. Jadi memilih kedudukan di dalam pasaran ini ialah salah satu perkara di dalam pemasaran yang akan masuk ke dalam strategi yang kita bentuk itu. Jadi apabila kita cerita tentang strategi, kita tidak boleh lari daripada pemasaran kerana ianya saling kait-mengait. Kerana perniagaan akhirnya memerlukan supaya produk ataupun perkhidmatan mereka diterima oleh pelanggan-pelanggan di dalam pasaran. Ya. Jadi kalau kita hanya buat produk tanpa mengambil kira kehendak dan juga keperluan di dalam pasaran, mungkin kita akan tersilap dan menyebabkan produk ataupun perkhidmatan kita tidak mendapat tempat. Jadi memilih kedudukan ini merupakan satu perkara penting dalam pembentukan strategi. Jadi setelah kita membuat pilihan, ya, kita nak jual kepada siapa, apakah fungsi-fungsi produk kita yang nak kita kemukakan, harga dan seumpamanya. Dan perkara kedua ialah macam mana kita nak membezakan produk kita, perkhidmatan kita dengan pesaing-pesaing yang ada. Kerana melainkanlah kita ni sebuah syarikat yang besar dengan yang mampu mengeluarkan produk terbaharu, tercanggih yang tidak ada pesaing. Dari segi praktikalnya, kebanyakan perniagaan-perniagaan di dalam sektor kecil, sederhana, mereka akan ada pesaing yang ramai. Jadi kita kena juga mengambil kira macam mana kita nak jadikan produk kita ini lebih dekat dengan jantung hati pelanggan berbanding dengan produk-produk orang lain. Jadi sama ada fungsinya, sama ada cara pembeliannya, sama ada perkhidmatan selepas pembelian, harganya. Jadi ini semua kena kita pilih betul-betul agar apabila pelanggan ataupun bakal pelanggan nampak produk kita, jumpa produk kita, jumpa perkhidmatan mereka, mereka akan nampak, oh ini yang terbaik untuk mereka berbanding dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing. Jadi saya memegang pandangan bahawa persaingan adalah satu perkara yang lumrah di dalam pasaran. Jadi kita kena ambil kira faktor persaingan dalam pembentukan strategi. Kita tidak boleh mengabaikan persaingan kerana pelanggan kita pun ada
kekangan dari segi dana yang mereka nak belanjakan, juga dari segi apa yang mereka suka. Jadi kalau kita tidak mampu menawarkan sesuatu yang nampak berbeza dan lebih membawa nilai tambah kepada pelanggan, dan mereka nampak apa yang kita tawarkan itu memang menarik bagi mereka, maka kita akan menghadapi cabaran dari segi macam mana kita nak bersaing dengan produk-produk lain. Jadi setelah kita memilih kedudukan, kita memilih bagaimana kita nak membezakan produk kita, perkhidmatan kita dengan pesaing-pesaing yang ada, maka perkara yang ketiga ialah bagaimana kita nak membentuk jenama supaya apabila pelanggan nampak produk kita, dia akan dapat memahami apakah janji-janji kita kepada mereka. Ya. Penjanamaan ini sebenarnya ialah satu konsep yang mana ianya memudahkan pelanggan memahami ciri-ciri produk kita, kelebihan produk kita, janji-janji yang kita tawarkan kepada mereka. Jadi ini merupakan satu proses yang juga kena diambil kira dalam pembentukan strategi. Jadi 3 perkara ini, ya, pemilihan segmen pasaran, pembezaan dan pembinaan jenama adalah konsep pemasaran yang saya kira mudah difahami oleh para usahawan. Tetapi apabila kita membentuk strategi perniagaan, perkara-perkara ini eloklah diambil kira juga. Sebab apa yang kita tak nak berlaku ialah apabila kita dah bentuk strategi, kita dah membuat pelbagai pilihan, tiba-tiba apabila kita nak pasarkan produk kita, ada masalah untuk menyelaraskan di antara strategi dengan pemasaran. Jadi ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses pembentukan strategi, kita kena juga mengambil kira aspek-aspek pemasaran yang saya sebut tadi, pemilihan segmen pasaran, pembezaan dan pembinaan jenama. Jadi apabila ini sudah jelas, kita bolehlah mula mengorak langkah untuk membuat memilih ataupun menetapkan strategi yang kita nak laksanakan untuk perniagaan kita, agar perniagaan kita menjadi unggul, mampu bersaing dan boleh menjadi sebuah perniagaan yang lestari, yang hayatnya berpanjangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.